Jaga putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kerana bersama kami di saluran Berita RTM dan juga di TV1 pada petang ini untuk kita membawakan secara khas bagi program pemerkasaan komuniti. Sudah pastinya untuk mukadimah saya mulakan pada petang ini, program pemerkasaan komuniti merupakan satu inisiatif yang telah pun dijalinkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara untuk memastikan agar objektif dan juga sasaran bagi program pemerkasaan komuniti akan dapat dilaksanakan, khususnya untuk kita melihat kepimpinan bermula dari peringkat bawah untuk memastikan seluruh rakyat dapat mendepani pandemik COVID-19 secara bersama. Untuk kita memulakan dan juga membuka tirai bagi program pemerkasaan komuniti pada petang ini, ayuh sama-sama kita saksikan titah ke bawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia yang kita kasihi sekalian, Alhamdulillah ketika negara mula-mula dilanda gelombang pertama pandemik COVID-19, lekuk peningkatan kes telah berjaya dilandaikan berkat usaha gigih pelbagai pihak serta kerja sama erat dari seluruh rakyat Malaysia. Namun, pada tahun ini kita dikejutkan dengan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Situasi ini telah membawa cabaran yang lebih getir kepada anggota barisan hadapan dan fasiliti kesihatan negara serta telah turut berubah falsafah kehidupan harian rakyat Malaysia. Pada hemat beta, usaha melawan pandemik ini wajar digalas menerusi kerjasama dari semua pihak, termasuk kerjasama di antara kerajaan beta dengan rakyat dan juga melalui semangat setiakawan yang erat dari seluruh rakyat Malaysia. Justru, beta menyambut baik usaha kerajaan beta dalam merangka program pemerkasaan komuniti. Menerusi program ini, seluruh lapisan rakyat dan pemimpin komuniti boleh melibatkan diri dalam mengurang dan mencegah kes jangkitan COVID-19. Di samping itu, inisiatif yang dikenali sebagai Ejen Basmi COVID-19 ataupun ABC-19 bakal menyaksikan penglibatan pelbagai entiti untuk bergabung tenaga dalam memperkasakan komuniti. Pada kesempatan ini, beta turut menzahirkan kesyukuran yang tidak terhingga di atas usaha gigih kerajaan beta membawa vaksin yang bakal berupaya melindungi kita dari bahaya COVID-19. Beta menyeru kepada sekalian rakyat Malaysia untuk bersama berganding bahu menunaikan tanggungjawab yang melindungi diri dan masyarakat menerusi program vaksinasi kebangsaan. Beta menaruh sepenuh keyakinan berbekalkan ikhtiar serta usaha kita semua menerusi program kemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan akan membolehkan kita bangkit semula bersama seiring dan sehaluan membina masa hadapan yang lebih gemilang buat negara yang kita cintai ini. Marilah kita bersama-sama meneruskan agenda memerangi pandemik COVID-19 dan menunaikan kewajipan untuk melindungi negara tanah tumpahnya darah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih atas perkenan titah yang disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kita juga akan menyaksikan sedikit amanat dan juga apakah antara hasrat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat dan terus kekal mematuhi SOP norma-norma baru. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih
pada semua anggota Barisan Hadapan yang masih cekal meneruskan tugasan masing-masing walaupun telah lebih setahun kita bertarung memerangi wabak COVID-19. Begitu juga dengan pihak swasta, badan bukan kerajaan, sukarelawan dan semua rakyat Malaysia yang sentiasa gigih menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam memerangi pandemik COVID-19. Terima kasih dan tahniah diucapkan. Kerajaan sentiasa berusaha bagi memastikan kita menang dalam pertarungan memerangi wabak COVID-19 ini. Antara langkah-langkah yang sedang diambil termasuklah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK yang merupakan salah satu ikhtiar untuk melindungi masyarakat daripada COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah secara sukarela dan akan diberikan secara percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia. Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin menjelang Februari 2022 untuk mengurangkan penularan virus COVID-19. Sehingga 23 Mac 2021, saya difahamkan bahawa seramai 6.4 juta daripada penduduk Malaysia telah mendaftar bagi pengambilan vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Dari segi penerima vaksin pula, setakat ini jumlah pemberian dos pertama dan dos kedua ialah sebanyak 481,989, di mana negeri Selangor mencatatkan penerima dos vaksin pertama tertinggi iaitu sebanyak 58,552, manakala Sarawak mencatatkan penerima kedua-dua dos vaksin tertinggi sebanyak 10,166. Sehubungan dengan itu, sehingga vaksin ini dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, kita masih lagi mengharungi suatu tempoh yang sukar dalam memerangi wabak COVID-19. Walaupun kes positif baru kini semakin menurun, tetapi bilangan kes masih lagi tinggi. Dan menjedari situasi yang membimbangkan, kerajaan telah membuat keputusan antara kaedah atau pendekatan terbaik bagi menangani penularan jangkitan ini dalam kalangan komuniti adalah dengan memastikan bahawa komuniti itu sendiri perlu meningkatkan usaha dalam memainkan peranan sebagai frontliner atau pejuang barisan hadapan. Namun begitu, usaha ini tidak akan dapat mencapai matlamat sekiranya tidak didokong oleh setiap lapisan masyarakat. Justru program pemerkasaan komuniti ini adalah senjata yang kita ada dalam usaha untuk bersama-sama membendung penularan virus COVID-19 ini. Usaha ini juga selaras dengan strategi dalam dasar perpaduan negara untuk memperkasakan institusi keluarga dan komuniti yang telah saya lancarkan pada 15 Februari yang lalu. Oleh itu, kerajaan telah menggerakkan langkah-langkah pemerkasaan komuniti dalam menghadapi ancaman penularan COVID-19. Antara inisiatif pemerkasaan komuniti yang telah, sedang dan akan digerakkan termasuklah pertama, mengaktifkan jawatan kuasa di peringkat komuniti. Pelbagai isu dan cabaran semasa menghadapi COVID-19 yang dihadapi oleh komuniti memerlukan pendekatan kolektif yang inovatif dan kreatif. Dan oleh itu, pemerkasaan komuniti secara komprehensif amat penting sebagai salah satu usaha memerangi pandemik COVID-19. Kepimpinan komuniti yang merupakan tulang belakang dalam sesebuah komuniti, contohnya penghulu, ketua kampung, ketua-ketua agama,
Ketua Rumah Panjang, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli dan lain-lain pemimpin masyarakat perlulah digerakkan bagi bersama-sama menjayakan usaha ini. Kerajaan telah memperkenalkan program Ejen Basmi COVID-19 ataupun ABC-19 melalui pendekatan Whole of Society yang digerakkan oleh agensi kerajaan, kepimpinan komuniti dan sukarelawan NGO di seluruh negara. Sehingga 23 Mac 2021, seramai 29,407 orang anggota agensi dan kepimpinan komuniti yang telah menyantuni lebih 1.325 juta rakyat Malaysia melalui pelbagai program di lebih 22,166 hotspot ataupun kawasan tumpuan. Selanjutnya, keanggotaan ABC-19 ini bertambah dengan pelibatan sukarelawan NGO. Kedua, membuat hebahan mengenai maklumat COVID-19 dan membantu pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Hebahan khidmat awam akan terus dilaksanakan oleh kerajaan melalui Jabatan Penerangan, JAPAN, Majlis Keselamatan Negara MKN dan agensi-agensi lain dalam memastikan setiap maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menyeluruh. Komuniti juga perlu memainkan peranan dalam menyampaikan hebahan serta pesanan melalui pelbagai saluran. Contohnya, seorang doktor daripada NGO boleh menyampaikan mesej yang padat dan praktikal kepada komunitinya berhubung nasihat kesihatan berkaitan dengan COVID-19. Manakala mereka yang berkepakaran dalam bidang-bidang tertentu seperti ahli psikologi boleh memberikan khidmat psikologi kepada ahli komuniti yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan PKP. Di samping itu, kepimpinan komuniti yang menerajui ABC-19 akan turut digerakkan bagi membuat hebahan pendidikan kesihatan tentang langkah-langkah pencegahan COVID-19 serta membantu pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada ahli komuniti yang tiada akses ke MySejahtera, laman web dan call center. Ini bagi memastikan sasaran 80% imunisasi penduduk dewasa Malaysia tercapai. Ketiga ialah melaksanakan aktiviti pemantauan di kawasan komuniti. Jika kita lihat kepada statistik daripada Kementerian Kesihatan, kes-kes jangkitan dalam kalangan komuniti yang masih tinggi amat membimbangkan. Kita tidak mengetahui siapakah di antara kita yang dijangkiti kerana mereka tidak menunjukkan sebarang gejala. Oleh itu, ingin saya tekankan pentingnya supaya komuniti melaksanakan aktiviti pemantauan di kawasan masing-masing seperti mengawasi sempadan komuniti daripada dimasuki oleh orang luar tanpa kawalan. Keempat, memberikan nasihat, teguran dan panduan kepada komuniti. Pemimpin komuniti juga perlu memastikan pematuhan ahli-ahli komuniti kepada SOP norma baru dengan memberikan nasihat, teguran, panduan dan peringatan agar komuniti senantiasa berwaspada dan secara tidak langsung dapat membudayakan norma baru ini dalam kehidupan seharian demi kebaikan bersama. Saya amat mengharapkan semua pihak dapat bersama-sama dengan kerajaan dalam memerangi COVID-19 ini. Segala medium dan platform komuniti masing-masing harus digembling agar komuniti sendiri dapat mengambil tanggungjawab menjaga komuniti masing-masing tanpa memerlukan penguatkuasaan yang ketat oleh kerajaan. Komitmen daripada semua pihak amatlah kritikal
dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 melalui program pemerkasaan komuniti ini. Bagi mengoperasikan pendekatan ini, pihak kerajaan telah mengarahkan Agensi Pengurusan Bencana Negara, iaitu NADMA, melalui Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan ABC-19 di lapangan di seluruh negara. Akhir kata, saya ingin sekali lagi menyeru pada semua rakyat Malaysia agar terus bermuafakat demi merealisasikan hasrat menamatkan wabak COVID-19 dan memacu kembali pembangunan dan kesejahteraan negara yang kita sayangi ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untaian pemahaman utama yang dapat digambarkan daripada ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia seketika tadi adalah untuk kita menilai bagaimana seluruh peringkat masyarakat dan juga kepimpinan digemblingkan, sama ada peringkat kementerian, agensi, jawatankuasa, malah pimpinan komuniti dan masyarakat juga turut digerakkan dalam menjayakan agensi basmi COVID-19 ataupun ABC COVID-19 ini. Dan sudah pastinya NADMA juga bertindak dalam menjayakan dan juga mengawal selia untuk kita menjayakan program pemerkasaan komuniti di peringkat persekutuan. Saya tidak keserongan pada petang ini untuk kita bercakap lebih lanjut tentang program pemerkasaan komuniti bertemakan Komuniti Perkasa Negara Sejahtera. Saya memperkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Assalamualaikum, selamat petang Datuk. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Itu seperti mana yang telah pun dilihat dan juga digambarkan kembali daripada titah Kebaudulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, juga oleh ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Makanya ini adalah satu lagi fokus kerajaan untuk menggerakkan komuniti bermula daripada peringkat akar umbi untuk digerakkan kepada kepimpinan tertinggi. Apa yang boleh digambarkan di bawah program ini, Datuk? Alhamdulillah, kali ini kita hendak melibatkan semua orang. Ya. Semua orang maksudnya daripada bandar, daripada luar bandar, agensi kerajaan maupun komuniti sendiri, dan juga yang penting rakan kita pada NGO. Ya. Untuk sama-sama kita fikirkan bagaimana kita dapat membendung COVID-19 ini. Dahulunya kita macam bergerak satu belah pihak saja. Okey. Maksudnya di sini kita selalu mengharapkan frontliners kesihatan saja ataupun keselamatan yang melaksanakan tugasan ini. Kerana kita faham mereka merupakan orang yang telah dimandatkan atau dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program-program ini. Tetapi sekian lama, sampai bila? Inilah masanya kita lihat kepada gap yang ada tu, kepada ruang yang ada, bagaimana yang lain boleh sama-sama terlibat. Kalaulah dulu untuk dalam berkata mengenai norma baharu saja. Dulu kita berkata apply lah norma baru, bagaimana kita nak menjarakkan, pakai SOP dan sebagainya. Sejak bulan Ogos sampailah Disember, ada 12,000 aktiviti yang kita catatkan, yang kita rekodkan dilaksanakan oleh pihak kerajaan saja. Dalam tempoh setahun. Agensi daripada tahun lepas. Ya. Jadi kita nak lihat bagaimana kita boleh libatkan pihak-pihak lain. Dulu asyik orang tu top down, arahan daripada atas, arahan ke kementerian dan sebagainya. Kali ini bagaimana kita dapat mengajak rakan-rakan kita daripada komuniti untuk sama-sama kita perkasakan dan beri tanggungjawab untuk pastikan kesejahteraan komuniti tempatan masing-masing. Okey. Kerana hanya mereka faham apa yang ada di bawah, mereka faham language atau bahasa yang hendak diutarakan dan siapakah yang dapat kita beri tumpukan dalam melaksanakan program-program inilah. Jadi mulai daripada Februari, kita pun berpakat, berbincang kali ini bagaimana kita nak memerkasakan komuniti dan menggunakan pendekatan bottom up tadi, daripada bawah ke atas, dan kita libatkan sama-sama semua sektor yang ada di kawasan-kawasan tempatan. Makanya penglibatan itu tidak lagi bersifat sebelah ataupun one-sided semata-mata, tetapi melibatkan semua simbiosis dan juga kelompok masyarakat untuk digerakkan secara bersama. Seketika nanti yang berbahagia Datuk, saya juga akan memberikan suluhan yang lebih jelas kepada bagaimana NADMA berperanan dalam menguruskan dan juga menggerakkan perkara ini. Kita akan berjeda seketika, semuanya kembali dalam program Pemerkasaan Komuniti.
Radio Television Malaysia atau RTM adalah sebuah rangkaian televisyen yang amat dekat di hati saya. Saya membesar dengan menonton dan mendengar siaran TV dan radio RTM. Tanggal 1 April 2021, genaplah 75 tahun stesen penyiaran ulung negara ini terus bersinar dan maju ke hadapan dari segi penyampaian maklumat, teknologi digital dan juga media baru. Menerusi slogan teman setia anda, saya percaya tentu anda banyak kenangan manis anda bersama RTM yang setia menemani menerusi pelbagai program radio dan TV yang menarik. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada semua warga RTM. Semoga RTM terus gah sebagai stesen peneraju industri penyiaran yang diyakini di Malaysia. Tahniah RTM. Ya, untuk perkongsian rancangan pada petang ini, kita juga akan bersinergi bersama dengan sahabat-sahabat kita di negeri-negeri untuk paparan dan juga perkongsian dari negeri-negeri yang akan kita bawakan bersama pada petang ini. Tetapi sebelum itu, masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Amiruddin Hasim. Datuk, ini satu perkara yang perlu untuk kita telusuri secara bersama. Mungkin pemahaman secara asas dan juga secara jelas, apakah yang digerakkan oleh NADMA dalam program pemerkasaan komuniti ini? Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan bagaimana kita menyusun strategi yang melibatkan akar umbi. Kalau dalam sesuatu keadaan, contohnya dalam bencana lah, kita anggap COVID-19 ini bencana kepada negara. So selalunya apabila kita hendak menggerakkan, kita perlu susun atur gerakan yang agak teratur dan tersusun. Jadi kita boleh percaya bahawa di bawah akar umbi tadi, di pihak tempatan, adanya jawatan kuasa pengurusan bencana daerah yang sudah sedia ada. Di situ kita rasa kekuatannya di situ. Maksudnya di sini pemimpin di peringkat daerah merupakan pegawai daerah lah, sebagai contoh, dia boleh melihat kekuatan yang mereka ada, sumber-sumber yang mereka ada, dan maksudnya siapakah yang boleh dilibatkan. Tok Imam kah, kadang-kadang pak cik yang pandai bercerita, pemimpin komuniti, cikgu-cikgu, pemimpin komuniti, KRT, rukun tetangga dan sebagainya. Maksudnya seorang pegawai daerah akan tahu di manakah mereka berada. Dan kali ini kita hendak melibatkan rakan-rakan kita daripada badan-badan beruniform yang sukarela, seperti Rela, APM, NGO yang ada, kita libatkan bersama. Jadi di sini kita melihatkan bahawa dengan adanya mereka mapping keadaan sedia ada melalui jawatankuasa pengurusan bencana yang mereka sudah ada, dan kita bolehlah buat perkara-perkara yang selama ini tidak dapat disusun atau dengan lebih tersusun kerana PKP dan sebagainya. Contohnya mereka aktifkan semula program-program yang selama ini agak diam seketika, terhenti kerana tidak adanya pergerakan yang kita boleh benarkan. Mereka boleh melakukan pemantauan kawasan-kawasan yang mereka rasakan bahawa hotspot zon merah tadi, adanya penduduk-penduduk yang terkena COVID-19, dan bagaimana mereka tahu keberadaan mereka, bagaimana hendak membantu dan sebagainya. Teguran-teguran yang boleh mereka lakukan jika nampak orang berkumpul dan sebagainya, tidak pakai mask, tiada norma baru dan sebagainya, dan juga hebahan-hebahan kesihatan mereka laksanakan dari masa ke masa. Cuma kali ini hendak kita minta pertolongan daripada pemimpin tempatan ini berkaitan dengan pendaftaran untuk vaksin tadi melalui MySejahtera. Ya, berbagi Datuk, untuk kita bercakap tentang pelibatan pemimpin tempatan itu, sudah pastinya kerajaan negeri juga diterjemahkan dengan kerjasama dalam program pemerkasaan komuniti. Untuk seketika kita akan menyaksikan paparan dan juga perkongsian daripada sahabat kita ataupun wakil komuniti dari negeri Pahang dan juga negeri Sarawak. Silakan. Untuk mengatasi masalah COVID, masalah COVID, kami sentiasa mengikuti mematuhi segala prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan daripada PKP yang pertama hingga PKP yang kedua sekarang ni. Dan dari segi untuk memantau aktiviti-aktiviti penduduk-penduduk kampung, kami di sini banyak ahli jawatankuasa. Seumpamanya masjid, ada ahli jawatankuasa masjid memantau untuk kebajikan kita lah untuk orang Islam. Dannya daripada kampung, daripada komuniti yang membeli barang-barang di kedai, saya sentiasa pantau. Terutamanya dari segi penjarakan sosial, dari segi pakai penutup muka dan seterusnya, euthanasia.
Dan untuk seterusnya, untuk mengatasi masalah-masalah yang akan kami hadapi, kami selalunya menggunakan grup kampung untuk menguawakan kepada penduduk setempat bagaimana keadaan COVID ni sekarang. Dan seterusnya, PKP yang kedua ni kita lagi kuat sikit, lagi tegas lagi. Dan andainya kalau terdapatlah saya tidak dapat mengatasi, saya sentiasa akan menghubung pihak-pihak yang berwajib untuk mengambil tindakan. Seperti kalau ada perkumpulan daripada orang-orang luar datang ke kampung kami, saya mungkin tidak pasti dapat untuk saya menyelesaikan masalah itu. Selalunya kami akan panggil pihak-pihak yang wajib seperti polis untuk menasihatkan mereka. Sebab saya tiada kuasa untuk menangkap orang. Yang ada kuasa adalah pihak yang berwajib. Seperti mana yang kita telah dibincangkan dengan jawatan kuasa bencana bahagian Bintulu dan daerah Sebau, kita telah memaklumkan semua tuai-tuai rumah, ketua kampung supaya memperketatkan SOP untuk tiap-tiap rumah panjang dan tiap-tiap kampung. Tidak menggalakkan orang luar balik ataupun mengunjungi rumah panjang ataupun kampung. Jadi pematuhan SOP di rumah panjang adalah kita sentiasa mematuhi ataupun memperketatkan SOP di rumah panjang. Kita di rumah panjang tidak duduk dekat ataupun seperti rumah panjang di sini, saya di sini, kita duduk di ruai diri sendiri, tidak pergi ruai yang lain ataupun bilik yang lain. Kita hanya berbincang ataupun melalui jarak yang telah ditetapkan ataupun mengikut yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk menyampaikan info-info yang terkini melalui WhatsApp group yang telah di semua tuai-tuai rumah di daerah Sebau adalah ada membuat satu WhatsApp group. Daripada WhatsApp group tuai-tuai rumah dan ketua kampung itulah kita menyalurkan maklumat penting daripada pejabat daerah ataupun daripada kerajaan. Tuai rumah ataupun Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung JKK berperanan penting untuk menjaga keselamatan ataupun SOP untuk COVID-19 ini. Kita telah melalui satu contoh yang itu di rumah Jilan, sebab satu keluarga memang dijaga rapi, tidak keluar ataupun keluar ruai ataupun keluar rumah. Mereka di kuarantin di dalam bilik. Di dalam bilik mereka berasingan mengikut SOP yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Jawatan Kuasa Bencana. Kita telah berhubung dengan pegawai petugas-petugas keselamatan yang telah dihaskan untuk menghantar barang-barang makanan keperluan harian mereka. Itu dia paparan dari Wakil Komuniti Negeri Pahang dan juga Sarawak Komuniti Perkasa Negara Sejahtera yang berbagi, Datuk. Kalau kita saksikan tadi, bagaimana kita melihat bukan saja di kawasan bandar ataupun di kawasan-kawasan tumpuan urban, tetapi juga di kawasan luar bandar juga turut disinergikan program permekasaan komuniti ini. Cumanya bagaimana kita ingin melihat sinergi dan juga simbiosis gerak kerja bersama dengan kerajaan negeri dalam merealisasikan hasrat jawatan kuasa dan juga program. Kita banyak beberapa agensi sebenarnya yang agensi persekutuan yang ada agensi di bawah. Kementerian KPLI luar bandar contohnya, ada kementerian mereka dan ada agensi-agensi mereka yang di luar bandar. Dan di sinilah maksudnya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bagaimana yang hendak kita sampaikan di peringkat persekutuan dapat disampaikan. Dan di sini juga bergantung kepada ketua-ketua pejabat masing-masing, jabatan masing-masing mengaplikasikan berbagai tools ataupun teknik pendekatan untuk berhubung dengan komuniti, ketua-ketua komuniti, sebab mereka tahu bagaimana hendak berhubung. Contohnya daripada Sarawak tadi, pakai WhatsApp saja. Semua tahu WhatsApp merupakan salah satu pendekatan yang terbaik untuk menyampaikan maklumat dengan yang cepat. Tapi apa yang menarik saya daripada dua cerita tadi, maksudnya mereka faham bahasa yang hendak mereka sampaikan. Tidak perlu bahasa yang
susah, teknikal, bahasa yang mereka gunakan setiap hari. Lebih mudah. Dan situ lebih mudah, lebih memahami. Dan mereka, I think daripada pendekatan berbual dengan ketua mereka lebih seronok untuk memahami apa yang hendak mereka laksanakan daripada hari ke hari. Itu merupakan pendekatan yang terbaik kita rasakan. That's why mungkin pendekatan pemekasan komuniti merupakan salah satu pendekatan yang terbaik yang kita rasakan. Itu yang dikatakan tadi, bermula daripada peringkat akar umbi, kita bawa ke peringkat atas dan ia akan menjadi satu simbiosis yang digerakkan secara bersama. Kalaulah ada input baru ataupun cara yang terbaik, mereka akan cuba berhubung dengan mereka, dengan kita, dan kita cuba perbaiki dari masa ke semasa. Asalkan hajat kita untuk melandaikan lekuk COVID-19 ini dapat kita laksanakan secepat mungkin. Okey. Suara di peringkat akar umbi juga turut didengari, Datuk. Betul. Okay. Baik, Datuk, kita juga nak berjeda seketika untuk kita kembali menyaksikan perkongsian dan juga paparan dari wakil komuniti negeri Perak dan juga negeri Melaka. Silakan. Inisiatif penduduk untuk membuat gate itu tujuannya lah untuk mematuhi peraturan yang telah dibuatkan oleh MKN ataupun pihak kerajaan. Utamanya penduduk sini yang selalu berurusan keluar masuk ke bandar untuk urusan membeli makanan ataupun urusan lain lah. Jadi kita apabila penduduk yang keluar tu dia balik ke kampung, kena cek suhu balik lah, kena cek suhu dia. Kalau dia melebihi suhu yang ditetapkan oleh MKN, kita tak benar dia masuk balik lah. Itu yang satu lagi, yang kalau pengunjung ataupun orang luar ataupun pegawai nak masuk Kuala Lemu ataupun cikgu berurusan ke Kuala Lemu, kita pun kena cek suhu dia. Kalau sama juga dia punya suhu meningkat, kita tak nak benar lah, tak benar masuk lah, sebab kita tak nak penularan wabak COVID-19 itu akan berlaku di kalangan masyarakat orang asli. Utamanya kita ni jarak ke bandar tu terlalu jauh, jadi kita tak naklah menyusahkan pihak frontliner bersusah payah datang ke Kuala Lemu seperti mana yang berlaku di kawasan-kawasan bandar lah. Jadi itulah pada hemat kita orang di sinilah di Kuala Lemu. Kita seperti mana yang berlaku sama juga di kawasan bandar. Mask kita sentiasa memakai, yang jaga di gate tu pun dia orang pakai mask. Jarak pun kita jaga, seperti walaupun kita di sini di pedalaman tapi kita kena ikut SOP lah seperti apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Kepatuhan masyarakatnya di sini boleh katakan 90% lah. Nah, yang mematuhi pakai mask, apa sanitizer semua kita dah ada lah. Rasanya kita sebelum ni pun kita tak buat gate tapi kita tetap juga mengikut peraturan tu. Sebab bila keluarga tu dia pergi pekan dia balik, kita tak benar dia terus pergi ke anak dia dapatkan, tak benar. Dia mesti mandi dulu, bersih dulu, baru dia boleh pergi jumpa dengan keluarga dia. Dalam menjaga komuniti sini untuk mematuhi SOP berkenaan dengan pandemik COVID yang sekian leluasa, antara langkah-langkah yang kita ambil terutamanya kita pergikan ke tempat, ke lokasi tumpuan ramai di mana saya buat di surau, di mana setiap jemaah yang hadir di surau wajib membuat bacaan suhu, daftar kehadiran dan juga penjarakan dalam solat, dan pihak surau telah tetapkan jarak 1 meter untuk mendirikan sembahyang. Yang keduanya, di kawasan lift kita hadkan seramai 4 orang pengguna lift sahaja yang dibenarkan masuk untuk naik ke tingkat masing-masing, naik dan turun. Begitu juga dengan khidmat pesanan makanan, dan saya memastikan setiap penghantar makanan tersebut hanya berada di bawah, dan penghuni ataupun pembeli berkenaan wajiblah turun untuk mengambil serta membeli makanan tersebut. Dan begitu juga dengan kawasan-kawasan rehat tempat makan di luar, di mana penyewa peniaga tersebut saya nasihatkan agar sentiasa mematuhi SOP pendaftaran keluar masuk pengguna, suhu dan sebagainya, dan juga penjarakan dalam masa makan. Itulah antara langkah-langkah penting yang perlu diambil sini.
Ya, paparan dari Wakil Komuniti Negeri Perak dan juga Negeri Melaka dalam kita merealisasikan agensi basmi COVID-19 untuk kita menjayakan juga program pemerkasaan komuniti. Kita akan berehat seketika sekali lagi. Semuanya kembali dalam program pemerkasaan komuniti. Penstrukturan semula saluran-saluran TV RTM mulai 1 April 2021. Seiring dengan industri penyiaran global menunjukkan lonjakan dalam trend penontonan dan kadar penetrasi audiens, Radio Television Malaysia RTM kini mengorak langkah menuju transformasi yang meliputi semua aspek bagi memastikan stesen penyiaran ini kekal relevan dan berdaya maju untuk membina masyarakat bermaklumat serta memastikan RTM terus diyakini dan menjadi media pilihan utama. Saluran-saluran TV RTM diberikan nafas baru serta diperkemaskan mengikut peranan dan kekuatan masing-masing. RTM kini bersedia dalam memenangi hati dan pemikiran rakyat melalui perkhidmatan radio, TV dan media baharu. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Setinggi-tinggi menjunjung kasih atas titah diraja Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkaitan program pemerkasaan komuniti ini. Program ini merupakan sebuah program yang bertujuan memperkasakan komuniti untuk bersama-sama memainkan peranan dan tanggungjawab mengekang penularan COVID-19 di komuniti masing-masing. Kepimpinan komuniti perlu sentiasa cakna dan menggerakkan usaha di peringkat komuniti mereka dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Kepada kepimpinan komuniti diharapkan agar mengambil inisiatif dan mengatur gerak aktiviti dengan kerjasama dan bantuan agensi-agensi kerajaan yang telah sedia ada di peringkat negeri dan daerah seperti Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang diketuai oleh Pegawai Daerah, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga Ikatan Relawan Rakyat Malaysia dan juga badan-badan sukarela. Diharapkan melalui aktiviti sebegini, komuniti akan berjaya melindungi keselamatan dan kesihatan anggota komuniti mereka daripada jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Menjunjung kasih atas titah diraja Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkaitan program pemerkasaan komuniti ini, dan terima kasih atas ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara yang sama. Kerajaan telah dan akan terus menerajui segala tindakan bagi melawan COVID-19 melalui penglibatan semua agensi termasuk di peringkat kementerian, agensi negeri dan daerah. Selanjutnya, tugasan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat harus dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat itu sendiri. Justru, program pemerkasaan komuniti adalah langkah terbaik di mana sesebuah komuniti akan berganding bahu sesama anggota komuniti dalam membendung penularan wabak COVID-19. Pengenalan aktiviti ejen basmi COVID-19 ataupun ABC-19 ini sangat relevan untuk dilaksanakan ketika ini yang memberi tanggungjawab menjaga dan melindungi komuniti kepada kepimpinan komuniti dengan bantuan daripada agensi kerajaan dan sukarelawan NGO. Program ABC-19 akan menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai frontliners atau barisan hadapan dalam konteks mengamalkan pematuhan SOP bagi membudayakan norma baru dalam kehidupan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. SOP ini akan diamalkan dari semasa ke semasa walaupun kita dalam proses menerima suntikan vaksin. Sebagai masyarakat atau komuniti prihatin, kita semua perlu berganding tangan dan bersatu hati untuk mengekang penularan wabak COVID-19 daripada terus mengancam keselamatan, kesihatan rakyat dan negara kita. Kita perlu menjaga diri kita, keluarga, komuniti dan masyarakat.
Ini adalah tanggungjawab dan pengumadan yang perlu kita lakukan bersama. Kita mesti menang dan kemenangan ini kelak akan menzahirkan kecemerlangan untuk negara yang kita cintai ini. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menggerakkan program ABC 19 ini, terutamanya NADMA, Jabatan Pengurusan Bencana Negeri, daerah, APM, Rela dan beberapa sukarelawan NGO. Semoga semua komuniti yang ada dalam negara ini dapat diaktifkan dalam usaha kita menghentikan penularan wabak jangkitan COVID-19. Ya, harapan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas untuk kita menterjemahkan apakah usaha di sebalik program pemerkasaan komuniti. Yang Berbahagia Datuk, masih lagi kita bercerita lanjut tentang program pemerkasaan komuniti. Di bawahnya itu ada satu lagi ataupun digerakkan juga program agensi basmi COVID-19 di lengan itu atau lengan nampak warna hijau. Logo ABC 19 ini mungkin boleh diceritakan dengan lebih dekat dan lanjut tentang itu. ABC 19 merupakan salah satu program payung lah orang kata. Bawah dia banyak lagi aktiviti-aktiviti atau inisiatif-inisiatif yang nak kita laksanakan. Contohnya menyantuni rakyat, membuat hebahan kesihatan dan sebagainya merupakan salah satu aktiviti. Tapi yang pentingnya di sini ialah bagaimana kita hendak tahu fokus yang perlu kita lakukan. Melalui ABC 19 ini, pertamanya fasa yang kita laksanakan, kita merupakan orang kata fasa omnipresence, yang mana kita gerakkan Rela dan juga APM kerana mereka ada uniform yang orang daripada dulu dah kenal dah. Kalau hijau tu Rela, yang biru itu APM. Betul. Jadi apabila mereka masuk ke dalam kampung ataupun di komuniti, mereka tahu bahawa mereka ini akan melaksanakan sesuatu tugasan. Itu yang penting untuk kita memaklumkan bahawa kita masih dalam fasa COVID-19 dan perlu hendak kita ingatkan masyarakat bahawa kita belum selamat lagi. Kita fasa pertama kita gerakkan mereka. Fasa kedua kita gerakkan orang kata ketua-ketua komuniti tadi. Ketua imamnya, rukun tetangganya, macam kita lihat video-video tadi lah. Ketua kampung dan sebagainya. Kita gerakkan mereka dengan mesej tertentu. Kerana mereka ini pemimpin tempatan dan mereka tahu apa yang perlu mereka laksanakan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai kepada masyarakat tempatan. Yang Berbahagia Datuk, cukup istimewa juga pada petang ini kerana bersama dengan kita seperti yang disebutkan tadi, ada juga wakil dari Rela dan juga APM ataupun Pasukan Pertahanan Awam untuk kita memperkenalkan bersama dengan kita pada petang ini bersama dengan Lance Corporal Pertahanan Awam Tuan Muhammad Firdaus Mak Yasin, anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA yang berbaju biru. Terima kasih Tuan bersama dengan kami pada petang ini. Alhamdulillah. Juga bersama dengan kita ialah Tuan Muhammad Rafi'i Abdul Rahman, anggota Rela Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan Rafi'i dan juga Tuan Siu Ki Hong, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Taiwan Buddhis Suci Malaysia. Salam sejahtera Tuan. Baik, terima kasih bersama dengan kami. Ini satu perkongsian yang cukup menarik dan juga molek untuk kita gambarkan secara bersama. Mungkin saya nak bawa dulu perbincangan ini untuk sedikitlah untuk kita berkenal-kenalan dengan Tuan Muhammad Firdaus, bercerita tentang anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam khususnya APM sendiri melaksanakan operasi terlibat secara langsung dalam mendepani pandemik COVID-19. Buat ketika ini selepas setahun, mungkin boleh diceritakan secara ringkas apakah yang telah dilakukan dan juga yang dilibatkan khususnya pada Tuan Firdaus ini Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terima kasih Tuan. Terutama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM dan juga Angkatan Pertahanan Awam khususnya Datuk Suruhjaya kami dan juga Datuk daripada NADMA. Okey, untuk makluman Tuan, di peringkat kami melaksanakan penugasan ABC ini dari awal lagi. Jadi suka ingin saya kongsikan di sini di peringkat awal tu agak suka untuk kami bekerja di pelosok-pelosok komuniti. Kerana mereka lebih menerima pendekatan orang tempatan berbeza dengan kami. Jadi kami cuba daripada hari ke hari, masa ke semasa kami berterusan bekerja mengikut arahan dan juga apa yang perlu kami sampaikan kepada rakyat, pematuhan SOP dan juga kita menyampaikan
segala macam risalah, terutamanya berkenaan dengan COVID-19 inilah. Ya. Jadi lama kelamaan hampir kita dalam nombor baru ni lebih kurang setahun lebih dah. Jadi lama kelamaan rakyat selesa dan mudah memahami penugasan Angkatan Pertahanan Awam dan juga sahabat kita Rela. Ya. Rela juga amat dekat bersama dengan komuniti, bersama dengan masyarakat baik di kawasan bandar maupun di luar bandar, juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti masyarakat, malah turut dekat dengan beberapa atur cara yang digagaskan di peringkat masyarakat dan komuniti. Untuk Tuan Rafai, setakat setahun ini bekerja dan juga mendepani pandemik COVID-19, apa yang dilalui dan juga pengalaman Tuan Rafai dalam bersama-sama membantu kerajaan dalam memerangi pandemik ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu terima kasih kepada RTM dan terima kasih kepada Nakma, Datuk Dr. Aminuddin Hassan kerana menjemput kami Jabatan Rela Sukarelawan Malaysia untuk datang ke pentas balai berita ni untuk pengetahuan umum. Kami sebagai satu agensi yang saya rasa mungkin mula ke depan untuk bersama dengan agensi-agensi lain, bersama ABM, Nakma dan few agensi daripada MKN, PDRM dan ATM. So kita bekerjasama untuk menyahut seruan daripada kerajaan untuk melaksanakan proses-proses pematuhan SOP, pemantauan keselamatan. So daripada segi pemantauan keselamatan kita lebih kepada awam. So maknanya daripada tentang orang awam, masyarakat awam ni kita lebih tertumpu pada pemantauan SOP mereka, keselamatan mereka dan pemantauan. Ya, itulah dia Datuk ya, kalau kita gambarkan cukup besar jasa dan juga sumbangan petugas-petugas Barisan Harapan kita ini khususnya dalam membantu masyarakat menghadapi kesukaran dan juga kesulitan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Juga saya nak bertanya pada Tuan Sio mewakili Yayasan Taiwan Buddhist Suci. Jadi yayasan ini telah pun mengadakan pelbagai bantuan dan juga bentuk sumbangan semasa kita bukan saja menghadapi pandemik COVID-19, bencana banjir dan sebagainya. Banyak lagi rintangan yang pernah pun disalurkan bantuannya oleh Yayasan Suci. Jadi apakah antara bantuan yang pernah digagaskan oleh Suci? Terima kasih pengacara. Sebelum ini bagi pihak Suci dan badan-badan NGO yang lain, kita ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Nakma dan agensi-agensi kerajaan yang lain supaya kita boleh memainkan peranan masing-masing untuk memerangi wabak COVID-19 ni. So sejak COVID-19 wabak ini mula merebak di Malaysia, Suci sebagai NGO antarabangsa bersama-sama dengan cawangan di seluruh dunia telah bersiap sedia menyumbangkan pengalatan pelindungan diri PPE kepada institusi-institusi kerajaan termasuk hospital, klinik kesihatan, polis dan penjara. Jumlah sumbangan selama masa ini melebihi 1 juta PPE, termasuk sarung tangan perubatan, pelitup muka, pengalatan pelindungan diri, dan jumlah sumbangan ini telah dibagikan kepada lebih daripada 2,000 institusi di seluruh Malaysia. Masya Allah. Cukup-cukup banyak sumbangannya Datuk. Kalau boleh kita gambarkan, itu juga antara bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Cumanya bagi pihak Sukarelawan Suci juga untuk mengendalikan proses pemberian bantuan dan sebagainya, sudah pasti ada SOP yang perlu dipatuhi dan juga perlu untuk dituruti. Jadi dalam hal ini, apa antara kerangka yang telah pun digagaskan oleh pihak Suci untuk memastikan sukarelawan mematuhi SOP? Ya, bila kerajaan melaksanakan PKP, ramai kebanyakan kumpulan rentan dan kumpulan B40 termasuk pekerja-pekerja pelarian-pelarian di Malaysia turut terjejas. Agaknya masa itu ramai yang tak dapat bekalan makanan. Memandangkan situasi itu, Suci mula mengedarkan barang keperluan termasuk bekalan makanan, beras, minyak nafsak, hand sanitizer, pelitup muka dan lain-lain. Semasa kita menjalankan pengedaran barang keperluan itu, kita berulang kali mengingatkan supaya para sukarelawan dan penerima-penerima ini mengamalkan kesihatan sendiri. Contohnya kerap mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka,
mengukur suhu badan dan selainnya. Yang paling penting kita selalu mengalakkan mereka supaya lebih makan sayur-sayuran dan buah-buahan supaya badan lebih sihat, dapat memerangi wabak COVID-19 dengan berkesan. Untuk Tuan Firdaus sendiri, ketika ini sedang bertugas untuk di mana dan juga bagaimana operasi yang dijalankan dan juga digerakkan oleh pihak IPM sendiri dalam juga turut menjayakan agensi basmi COVID-19? Okey, untuk pada masa ini saya bertugas di Putrajaya, di PDPA Putrajaya, Pusat Kawalan Operasi Daerah Putrajaya. Dalam masa yang sama juga saya membantu pergerakan untuk ejen basmi COVID ni di peringkat daerah lah. Jadi saya sekarang ni bertugas di Putrajaya dan juga pematuhan SOP di Putrajaya ni agak bagus. Boleh dikatakan 95% rakyat mematuhi di kawasan Putrajaya dan mereka sudah memahami dan biasa dengan kehidupan norma baru sekarang ni, dan juga boleh dikatakan sangat membantulah. Sangat membantu di peringkat kami, memudahkan kami bekerja di seluruh perusuk di kawasan Putrajaya. Ya, itulah dia kalau kita bercerita tentang petugas bersihan harapan ni, Datuk, dia berdepan dengan risiko tinggi dan juga dari segi ketahanan mental dan juga fizikal untuk memastikan dapat menyampaikan bantuan dengan lebih baik. Tuan Rafai, ini satu perkara yang perlu juga untuk kita telusuri dan juga kita selami. Petugas bersihan harapan sudah pastinya adalah manusia normal yang perlu bertugas untuk memastikan penugasannya itu dapat dilaksanakan. Cumanya untuk bagi pihak Tuan Rafai dan juga pihak rela sendiri, cabaran-cabaran dan juga kekangan yang terpaksa dihadapi dalam memastikan segala penugasan itu dapat dilakukan. Okey, berkenaan dengan cabaran-cabaran yang jabatan kami alami dan selami lah untuk semua anggota-anggota yang bertugas di pusat kuarantin, di penugasan tetap dan selebihnya di penugasan yang lain. So kami lebih menerapkan kepada amanah yang diberikan oleh kerajaan kita lah, iaitu terus dan memerangi untuk COVID ni. Sebab itu kita wujudkan program pemangkasan komuniti untuk sama-sama bagi menjalinkan kerjasama antara masyarakat dan juga petugas-petugas bersihan harapan. Terima kasih kepada Tuan Firdaus, terima kasih kepada Tuan Rafai dan juga terima kasih kepada Tuan Sio. Ini satu perkongsian yang cukup baik juga, Datuk, kerana kalau tidak bersama dengan mereka, kalau tidak kerana mereka, kita juga mungkin tak tahu peranan mereka, apa yang mereka melaksanakan. Betul, apa yang boleh kita bantu mereka juga dalam menjayakan program ini. Kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam program pemerkasaan komuniti. Buat hari RTM ke-75. Kita bersama-sama lagi dalam rancangan kegemaran kita yang tengah panas, yang tengah hot sekarang ini, iaitu Santai Bersama ... Jangan lupa 3 kali dot. Tidak beriman kita kalau kita tidak membuat baik dengan jiran. Kalau kita dapat jiran yang baik, dia baca Quran, dia berzikir setiap hari. Nabi kata orang yang berzikir baca Quran setiap hari ini menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa dah habis, dia duk berzikir lagi, dosa siapa je nak dihapuskan pula? Maka kata Rasulullah, dosa jiran-jiran akan dihapuskan. Jiran kita yang sakit, 70,000 malaikat akan minta ampun kepada kita atas dosa-dosa kita. Kena minta izin pada jiran, kena beritahu pada jiran. Dalaman tak payah beritahu. Cuma kita bagi tahu, hari ni tukang datang nak tembuk sikit. Minta maaf lah, bising-bising. Cakap macam tu. Dan dah terasa pula kawan tu drill ke apa ke. Selamat menyambut Hari RTM ke-75, mewarnaimu hanya di TV1. Ya, yang berbagi, Datuk, bersama dengan sahabat-sahabat kita tadi, Tuan Firdaus, Tuan Rafai dan juga Tuan Sio dari Yayasan Taman Budi Suci Malaysia juga ada bercerita tentang apakah yang dihadapi oleh mereka dan juga disumbangkan oleh mereka sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Cumanya, persoalan sebelum kita berakhir tentang mereka juga turut menjayakan program imunisasi COVID-19. Salah satu program di bawah ABC 19 ini juga membantu untuk mempertingkatkan lagi jumlah rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia yang diperlukan untuk mendaftar untuk program
program vaksinasi nanti. Kita tahu ramai yang tak faham macam mana hendak melaksanakan, ataupun ada rakan-rakan kita yang di kawasan pedalaman yang tak ada capaian internet langsung, ataupun rakan-rakan kita yang sama risikonya tetapi orang kata stateless lah, ataupun bukan warga negara kita ataupun sebagainya. Ini yang kita hendak dapatkan bantuan daripada rakan-rakan kita, sama ada APM, Rela ataupun NGO, untuk bantu kita sama-sama mendapati mereka, dapatkan registration daripada mereka, untuk mereka turut sama-sama meningkatkan jumlah yang dapat kita vaksinasikan. Macam mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap, kalau boleh 80% daripada rakyat kita dapat kita vaksinasikan dalam masa tahun ini juga, walaupun sebenarnya sehingga bulan 4 atau bulan 2 2022, tetapi kalau dapat ia dilaksanakan secepat mungkin. Ini yang mana kita akan dapatkan bantuan daripada APM. Contohnya APM merupakan Sekretariat Bencana Daerah. Mereka faham kawasan-kawasan yang mereka ada di situ, dan bagaimana mereka boleh menggerakkan jentera-jentera yang dapat membantu mereka untuk mempertingkatkan lagi program pendaftaran tersebut. Kalaulah ada NGO yang hendak bergerak ke kawasan-kawasan daerah tadi, boleh rujuk kepada mereka, APM. Sebab mereka akan dapat bergerak bersama-sama dengan mereka. Di situlah peranannya pejabat daerah yang menyusunkan pergerakan kumpulan-kumpulan ini ke tempat yang agak sukar untuk mendapat registration tadi. Itu berkaitan dengan program imunisasi. Sedikit juga tentang pelancaran program pemerkasaan komuniti yang insya-Allah akan turut diberikan satu penumpuan secara menyeluruh di peringkat persekutuan dan juga di seluruh negara. Jadi ceritakan dengan lebih lanjut tentang program ini. Program ini sebagaimana yang kita sedia maklum tadi, banyak yang telah diulaskan. KSN ada cakap juga, Menteri ada cakap bahawa kita hendak kalau dapat kita aktifkan pemimpin tempatan untuk sama-sama diperkasakan komuniti tadi dalam membendung pandemik COVID-19 ini. Kalaulah kita tidak buat, siapa lagi? Kita jaga kita. Di sinilah kita perlukan bahawa semua mengambil bahagian. Kalau boleh rakyatlah. Sebab mereka tahu jiran mereka, mereka tahu siapakah yang terdedah dengan bahaya ini. Dan kalaulah ada yang tidak mengikuti SOP ini, bagaimana hendak menegur mereka? Cara terbaik supaya tidak bermusuhan berpanjangan. Jadi mereka tahu bagaimana hendak melaksanakan program-program yang agak inovatif, program-program yang agak relevan untuk mereka laksanakan bersama-sama. Itu yang penting. Kita perkasakan komuniti kita, kita beri tanggungjawab kepada mereka untuk menjaga kawasan mereka masing-masing. Komuniti Perkasa Negara Sejahtera. Datuk, secara kesimpulan, harapan Datuk mewakili pihak NADMA dan juga agensi yang terlibat dalam program pemerkasaan komuniti dalam merealisasikan usaha ini. COVID-19 masih bersama dengan kita. Hanya kita yang dapat membenteras masalah ini, pandemik ini. Okey, jadi tanggungjawab masing-masing untuk menentukan bahawa keluarga kita selamat, tempatan kita selamat, komuniti sekeliling kita selamat. Itu yang penting. Tanggungjawab kita. Kita jaga kita, dan kita perlulah memastikan bahawa kita dapat menghindarkan penyakit COVID-19 daripada merapati komuniti kita. Patuhi SOP telah pun ditetapkan dan juga daftar program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan untuk kita menjayakan imuniti kelompok dan juga kita memerangi pandemik COVID-19. Juga usaha program pemangkasaan komuniti bersama dengan agensi basmi COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Terima kasih NADMA. Juga terima kasih kepada Lance Corporal Pertahanan Awam Muhammad Firdaus Mat Yassin, mewakili Angkatan Pertahanan Awam, juga Tuan Muhammad Rafai Abdul Rahman, anggota Rela Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga Tuan Sio Ki Hong, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Taiwan Buddhist Suci Malaysia. Terima kasih bersama kami dan kami doakan selamat maju jaya untuk anda menjalankan tugas dan juga komitmen kepada masyarakat seluruhnya, khususnya kepada rakyat Malaysia. Terima kasih juga Datuk, dan juga terima kasih kepada yang menonton kami di saluran berita RTM dan juga di TV1 pada petang ini. Sudah pasti kita akan membawakan dari semasa ke semasa perkembangan terkini COVID-19 dan juga sama-sama kita merealisasikan program pemerkasaan komuniti yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan